أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kita baca ayat seumpama ini, ayat begitu besar tentang maknanya menakutkan kita semua. Kita mengharapkan kitalah orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah. Dan sebagaimana soalan tadi Safah bagi soalan tadi, Tumma mungkin jawab dulu Safah. Ya, Tumma memang dia makan masa sikit Ustaz ya. Sebenarnya bukan fa ya, bukan saufa pun, saufa tu lagi panjang ya, tetapi kalau Tumma ini ialah kemudian dia bergantung kepada amal Ustaz. Ya, ketika melalui titian sirat itu ya, titian sirat kalau kita bercakap tentang wa in minkum illa wariduha, semua orang akan melalui, dan titian sirat itu di bawahnya adalah neraka. Ada sebagian ulama menyatakan memang keseluruhannya neraka. Di tengah-tengahnya itu titian yang seperti rambut dibelah 7 itu. Kalau seseorang itu bertakwa, amalnya amat tinggi, maka dia akan melintas dengan laju cepat dan dia nampaklah neraka tersebut tapi terus masuk ke syurga Allah Subhanahu taala. Tapi kalau banyak utang Ustaz kan, banyak kesilapan, tengah merangkak-rangkak kan di atas titian sirat itu, satu ialah lambat, thumma ya, tapi lebih daripada itu ialah apa? Khawatir kalau terjatuh kan, terjatuh ke bawah itu memang terus diazab oleh Allah, nauzubillah min zalik. Jadi antara perbincangan ulama mengapa ada peristiwa titian sirat itu untuk membuktikan, ada orang kata betul ke neraka ada kan. Allah beri peluang, pasal kalau masuk syurga terus takut dia kata ada ke neraka kan. Jadi Allah bagi peluang nak tengok dahulu neraka tersebut kepada siapa yang kata betul ke ada neraka, yang kita selalu doa waqina azabannar ya, macam kita lah Ustaz ya. Kalau kita sakit, bila kita dapat sihat, kita bersyukur sangat kita sakit kaki kita ke, badan kita ke. Tapi kalau orang yang sihat, anak-anak kita kan, dia sihat, dia tak rasa sakit, cara mensyukuri kepada sihat itu berbeza. Maka itu adalah proses yang kita lalui, dan ini yang kita kalau diteruskan ayat selepas ini berkaitan dengan tilawah Quran. Tilawah ini rupa-rupanya Ustaz ya, kalau orang tu rasa macam sekejapnya, maka insya-Allah sekejap je bila sampai ke syurga nanti. Tapi kalau lambatnya nak habis, khawatir perasaan itu juga nanti lambat di atas titian sirat itu nanti. Moga-moga Allah terima amal kita dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 310.
iaitu pada ayat yang ke-65 kita akan melihat apakah yang perlu dibuat, ya, apakah yang perlu dibuat dalam kita berinteraksi dengan al-Quran. Ini yang kita akan belajar daripada Nabi Muhammad yang mengharapkan lebih banyak lagi ayat-ayat al-Quran turun kepada baginda, dan kita ambil pelajaran daripada ayat 65. Kemudian pada ayat 66 hingga 72 bercakap tentang bagaimana kerancuan, kesilapan berfikir orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan, dan kita teruskan dengan beberapa kekeliruan realiti kehidupan yang kita doakan agar kita terjauh, agar kita sentiasa dipandu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya wa yaqulul insanu a'idha ma لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين
أو هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi halaman pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama, kita penuhi masa kita beribadah dengan sungguh-sungguh kerana Allah, ya, selepas kita belajar al-Quran, yang pertama. Yang kedua, beriman dan tidak menjadi seperti orang kafir yang mempersoalkan adanya kehidupan selepas mati. Tandanya kita buat persediaan untuk pergi nanti insya-Allah, bukan nak minta mati awal ustaz, ya. Kita buat persediaan. Yang ketiga, kita mohon Allah agar diselamatkan daripada neraka yang sebenarnya kita akan lalui juga untuk kita saksikan. Harapnya kita saksikan itu kurang daripada 1 saat ustaz, kalau boleh, ya, dengan kita selalu mentingkatkan amal takwa kita. Allah, la ilaha illallah. Kita perhatikan dahulu apakah perkataan pilihan kita pada kali ini. Kita saksikan perkataan pilihan kita adalah mata mawata, iaitu mengakhiri hidup ataupun mati. 165 kali disebut di dalam al-Quran, ya, yang kita nampak tadi pada ayat yang ke-66. Jadi apakah yang dipersoalkan oleh manusia yang sombong? Dia pertama sekali dia akan perhatikan ataupun persoalkan, saya akan hidup lagi ke? Kan, saya hidup lagi kah? Kalau saya hidup lagi kah, itu tandanya bahawa dia ini amat sombong. Dia lupa dahulu dia ni tak ada apa-apa dan dia sebenarnya akan apa-apa ke hadapan nanti, kan? Dia akan dikumpulkan dengan siapa? Adakah dikumpulkan dengan syaitan pada ayat yang ke-68, ataupun dia hanya di atas muka bumi ini saja dengan pangkat, dengan harta, dan dia boleh buat apa saja. Dia ada keluarga, dia kata saya ada keluarga, kan? Solat tak solat dia tak kisah, kan? Dia rasakan bahawa solat ini optional, dan itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita nak belajar tentang mat ta'zim. Apakah mat ta'zim? Adakah kita pernah dengar mat ta'zim? Berapa harakat mat ta'zim? Baik, mat ta'zim terjadi apabila huruf mat pada kalimah la nafiyah bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah, contoh la ilaha illahu. Kita baca ayat Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum umpamanya. La, tengok pada kalimah la itu ada hamzah pada kalimah la yang bermaksud menafikan ketuhanan semua melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok seterusnya, yang mana hukumnya perlu dibaca 4 ataupun 5 harakat, sama seperti mana mad jaiz mufassil yang kita dah belajar. Dan dinamakan mak ta'zim ini, kenapa dipecahkan sebagai mak ta'zim? Kenapa tak dikekalkan saja mak jaiz mufassil? Ya, mak jaiz mufassil, tetapi ia juga dinamakan mat ta'zim kerana apa? Tengok, kerana bertujuan membesarkan lafaz Allah. Yang pertama, bertujuan membesarkan lafaz Allah. Nu'azim, mat ta'zim, nu'azim, kita nak membesarkan, nu'akid, nak memastikan, menegaskan, menafikan seluruh Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu la ilaha illallah, la ilaha illa anta, ataupun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum disebut sebagai mat ta'zim. Itulah kalimah tauhid kita, Ustaz. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.